Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bersabda menzahirkan keyakinan amalan yang berkebajikan yang timbul dari pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan mendorong untuk terus memperbaiki lagi sistem pengagihan agar ianya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya seperti yang dihasratkan oleh Baginda. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersempena dengan bulan Ramadan 1446 Hijrah 2025 Masihi. Majlis berlangsung di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku ahli-ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad. Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluan menyentuh pengurniaan kurma tahun ini memasuki tahun ke-30. Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah telah diamanahkan untuk menguruskan pengendaliannya. Alhamdulillah sehingga kini pengagihannya telah pun dilaksanakan dengan sempurna dan teratur. Ini adalah atas usaha dan kerjasama padu daripada jabatan-jabatan daerah melalui penghulu mukim, ketua-ketua kampung, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, Angkatan Bersenjata Raja Brunei, Pasukan Polis Raja Brunei dan sebahagian syarikat-syarikat swasta. Duli Yang Teramat Mulia bersabda merafakkan kesyukuran kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ke bawah Duli Yang Maha Mulia terus melaksanakan kurnia pribadi baginda bagi membolehkan semua lapisan masyarakat Islam di negara Brunei Darussalam berpeluang menikmati buah kurma kurnia pribadi baginda sebagai juadah berbuka puasa di bulan Ramadan. Semua ini tentunya tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya usaha gigih dan bersepadu dari setiap anggota masyarakat yang terlibat. Malah, dengan semangat kerjasama dan tolong-menolong sebagai satu pasukan, insya-Allah, saya percaya semua cabaran akan dapat diatasi ke arah melaksanakan hasrat murni Paduka Ayahanda ini. Bersandar kepada itu, pihak pengurusan Yayasan Paduka Ayahanda hendaklah memastikan semua jentera yang terlibat memainkan peranan masing-masing ke arah memastikan tidak ada seorang pun tercicir dari menerima kurma pribadi Paduka Ayahanda di negara ini. Ini kerana adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan amanah yang dipertanggungjawabkan itu dapat ditanai dengan sebaiknya. Oleh itu, saya amat percaya amalan yang berkebajikan yang timbul dari pengagihan kurma kurnia pribadi Paduka Ayahanda ini akan mendorong kita untuk terus memperbaiki lagi sistem
pengagihan agar ianya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya seperti yang dihasratkan oleh Paduka Ayahanda. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia peribadi kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam, sektor kerajaan, pekerja swasta dan persatuan-persatuan saudara baharu. 159.5 tan metrik buah kurma jenis Safawi akan diagihkan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam dengan setiap seorang menerima satu kotak kecil mengandungi 300 gram. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Kementerian Hal Ehwal Ugama petang kemarin mengadakan majlis pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada ketua-ketua jabatan, bahagian dan unit di bawah kementerian berkenaan. Pengagihannya disempurnakan oleh Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pengurnian kurma peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan salah satu amal jariah baginda yang dihasratkan dapat dinikmati sebagai juadah untuk berbuka puasa oleh semua golongan rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini pada bulan Ramadan. Sementara itu, di daerah Tutong, pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia diedarkan melalui ketua-ketua kampung. Pengagihannya diadakan petang kemarin di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. 18,648 kotak kecil buah kurma kurnia peribadi diagihkan kepada 8 buah mukim di daerah berkenaan. Tata cara pengagihan buah kurma tersebut menggunakan borang khas. Setiap penerima beragama Islam tanpa mengira had umur dan taraf kerakyatan diberikan satu kotak kecil kurma mengandungi seberat 300 gram. Ke arah memastikan pembahagian kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berjalan lancar dan sempurna, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah selaku penyelaras Komite terhadap Perkhidmatan Logistik dan Pengangkutan buah-buah kurma tersebut. Tahun ini, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah membuat pembelian kurma jenis Safawi dari syarikat pembekal Al-Muhammadiyah Dates Riyadh, Arab Saudi. Penghantaran kurma menggunakan kapal laut dengan 2 kali pelayaran yang membawa 11 unit kontena berhawa dingin. 531,666 kotak kecil akan dibahagi-bahagikan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam, termasuk pekerja-pekerja asing yang beragama Islam di negara ini. Operasi penghantaran dan pengagihan kurma dilaksanakan dengan pendekatan Hall of Government dan Hall of Nation. Kesepakatan dan kesepaduan yang diterapkan melancarkan lagi pembahagian buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan tahun ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara MMN bagi tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi akan bermula pada hari Rabu 27 Syakban 1446 bersamaan 26 Februari 2025 dengan keberangkatan dan pengurniaan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Sebelum istiadat pembukaan rasmi berlangsung, persidangan MMN akan bersidang untuk meneliti dan mengesahkan minit persidangan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 MMN yang telah bersidang tahun lepas. Persidangan akan ditangguhkan bagi istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 MMN dan sesi persidangan MMN akan disambung bersidang pada hari Khamis 27 Februari 2025 bermula pukul 9.30 pagi. Persidangan tahun ini akan membincangkan perkara yang berkaitan agenda pembangunan negara melalui pertanyaan dan perbahasan serta Rang Undang-Undang 2025 perbekalan bagi tahun kewangan 2025-2026 melalui 3 peringkat sebelum ia dapat diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk digunapakai bermula 1 April 2025. Persidangan akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua MMN dan dibantu oleh Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis MMN. MMN terus menjadi forum perbincangan tertinggi negara antara ahli rasmi kerana jawatan bersama ahli yang dilantik terdiri dari orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil dari daerah-daerah. Dalam suasana perbincangan yang harmoni, MMN menyatukan kepentingan rakyat dan kerajaan dengan membincangkan dasar-dasar penting bagi mencapai kemajuan ekonomi yang mampan, kesejahteraan rakyat melalui dasar sosial yang inklusif dan keamanan negara yang berterusan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesi persidangan MMN dibukakan kepada orang awam yang berminat untuk melihat dan mendengarkan perbahasan dan perbincangan. Orang awam yang berminat dialu-alukan hadir dan menyaksikan sesi perbahasan secara langsung di Dewan Persidangan sehari selepas istiadat pembukaan rasmi. Perkhidmatan peralihan bahasa dalam bahasa Inggeris juga tersedia dengan permohonan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kehadiran. Institusi pendidikan dijemput untuk membawa para penuntut sebagai pendedahan mengenai MMN termasuk proses perundangan negara dan perbahasan di dalam Dewan Persidangan. Permohonan lawatan boleh dibuat melalui surat rasmi kepada urus setia MMN 21 sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan. Rakaman persidangan harian boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang. Dokumen rasmi persidangan seperti penyata rasmi handset, minit mesyuarat dan perintah harian bolehlah diakses melalui laman sesawang yang tertera. Maklumat terkini dan perkembangan persidangan juga akan diterbitkan dalam Instagram rasmi @lechko Brunei. Pelawat dan orang ramai yang berminat untuk menghadiri sesi persidangan dipohonkan untuk mematuhi peraturan dan garis pandu persidangan, khususnya kod pakaian dan tata cara memasuki Dewan Persidangan bagi memastikan keselesaan serta kelancaran sepanjang sesi berlangsung, termasuk kod pakaian rasmi, pakaian kemas dan sopan seperti yang dinyatakan dalam peraturan. Telefon bimbit perlu diaktifkan kepada mod senyap dan tidak dibenarkan mengambil gambar atau video tanpa kebenaran. Malam Nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang penuh berkat, rahmat dan dimakbulkan doa-doa. Dengan kelebihan dan keberkatan yang terdapat pada malam tersebut, umat Islam digalakkan untuk menghidupkannya dengan memperbanyakkan amal ibadah dan zikir untuk meraih rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Agama
melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa khas bersempena dengan Nisfu Sya'ban bagi tahun ini. Majlis akan diadakan di Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari Khamis malam Jumaat 15 Sya'ban 1446 Hijrah bersamaan 13 Februari 2025 Masihi mulai pukul 6 petang. Orang ramai dialu-alukan hadir bagi sama-sama merebut ganjaran pahala dan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di samping mengimarahkan masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Sembahyang bukan sekadar ibadah tetapi alat pembentukan minda, disiplin dan integriti. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa ceramah khas sempena majlis sambutan Isra' dan Mi'raj anjuran Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung petang kemarin di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Ceramah turut mengongsikan kajian psikologi membuktikan bahawa rutin harian yang terstruktur meningkatkan kesihatan mental dan kestabilan emosi. Tahun ini merupakan ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara Republik Islam Iran dan negara Brunei Darussalam. Sepanjang 3 dekad yang lalu, kedua-dua negara menikmati kerjasama yang erat dan hubungan yang mesra atas dasar saling menghormati dan persefahaman. Perkara demikian dijelaskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena meraihkan ulang tahun ke-46 kemenangan Revolusi Islam Iran malam tadi. Tuan Yang Terutama Muhammad Taghi Rajabi menambah Republik Islam Iran amat mementingkan hubungannya dengan negara Brunei Darussalam dan bersedia untuk mengukuhkan hubungan dua hala dalam semua bidang, antaranya ekonomi, perdagangan, pelaburan, kebudayaan dan pelancongan. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. ...241 pelajar dari 6 buah sekolah rendah swasta akan menyertai persembahan padang semasa sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-41 tahun ini. Penglibatan para pelajar mencerminkan semangat patriotisme, cinta dan taat kepada raja dan negara. Latihan diadakan di sekolah masing-masing sejak pertengahan bulan Januari. Bermula kemarin, latihan diadakan di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah secara bersepadu. 17 orang jurulatih ditugaskan untuk mengajar gerak persembahan dalam segmen Permata Bangsa. Persembahan antara lain menggambarkan 7 puak yang ada di negara ini sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Para pelajar yang menyertai persembahan tahun ini berasa gembira dan seronok serta penuh semangat. Saya rasa happy dan gembira lah dan macam excited untuk jumpa Sultan. Saya rasa gembira dan seronok untuk jumpa Sultan. Dapat jumpa Sultan, dapat kawan baru sama syukurlah. Happy dan grateful untuk persembahan.
Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41 tahun ini dipilih melalui satu pertandingan mencipta logo yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Ia dihasilkan oleh pencipta logo dari Jabatan Adat Istiadat Negara. Menurut Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, logo tersebut mencerminkan dinamika perhubungan antara rakyat, masyarakat dan negara dengan mentarbiahkan bahawa istilah bersatu mencapai cita negara itu adalah tanggungjawab bersama. Logo ini adalah konsep dasar sapu-sapu aing berwarna hijau dan juga huruf alif di tengah yang membentuk menjadi huruf 41. 3 elemen warna hijau, kuning dan merah bermakna 3 aspek pembangunan dalam falsafah pembangunan negara itu hendaklah didasari dengan falsafah Melayu Islam Beraja yang menjadi tonggak kepada apa-apa yang telah dilaksanakan di negara ini.